والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. تقول نزيلها اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كربا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب
اهزمهم 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 وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas itu, selepas pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya sebagai hamba yang mukmin kita wajib bersyukur kehadrat Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, atas kurniaan Allah kepada kita, kenikmatan dan kerahmatan yang tak pernah putus, dipinjamkan lagi sehari usia. Pada hari ini insya-Allah Ta'ala, dengan jemputan daripada Allah, kita sama-sama dapat menyambung muzakarah kitab Daqaiqul Akhbar, menceritakan hal ihwal surga dan neraka. Daqaiq ni maksudnya benda yang paling halus pun dicerita. Yang kadang-kadang yang tak pernah dengar pun dicerita. Daqaiqul Akhbar, khabar-khabar yang paling halus, yang kadang-kadang yang hanya cerita yang besar-besar, yang halus tertinggal. Tapi kitab Daqaiqul Akhbar ini adalah satu kitab tasawuf pada membicarakan tentang perkara yang paling halus untuk sama-sama kita hayati dan kita beramal. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung kitab saya muka surat 82. Betul? Ada lain?
Bawah sekali kan, berdasarkan ini sabda Nabi. Ataupun sesungguhnya apabila mati. 83. Ha? Kemudian dia datang ke Qindil. Ha? Betul tu Ustazah, betul. Hai, terima kasih Kak Zalila. Orang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia datang ke Qindil, lampu pelita yang tergantung dengan aras. Sedang segala roh anak muslimin di dalam tembolok musfur, ini burung-burung kecil seperti pipit syurga. Sementara segala roh anak musyrikin mengelilingi di dalam syurga, tapi tidak ada tempat untuknya hingga hari kiamat. Kita masih lagi dalam perbicaraan roh, kemanakah tempat perginya, tempat simpanannya, yang mana telah pun kita baca pada bulan yang lalu. Adapun roh mukmin itu disimpan di dalam temborok burung yang berwarna hijau, lalu diletakkan pada Illiyin, tempat simpanan roh yang paling tertinggi daripada perkataan Illiyin, tempat yang tertinggi, yakni di dalam satu kotak dan satu bekas simpan yang cukup indah. Dan kemudian diceritakan adapun roh orang-orang kafir itu telah diletakkan oleh malaikat azab di langit dunia, lalu dikunci. Dinamakan dia tempat yang paling buruk, iaitu Sijjin, satu tempat simpanan yang paling buruk, yang kata adanya di bawah lapisan bumi yang paling terkebawah. Dan kemudian para hukama ini ahli sufi menceritakan segala roh orang yang mati itu, iaitu di kalangan para anbiya, yang di rasul-rasul, berada di dalam surga Aden. Roh tempat simpanannya para anbiya itu berada di dalam surga Aden, yang mana di dalam kubur itu berjinak-jinak mereka dengan jasadnya dikembalikan. Boleh berjinak-jinak, boleh berada dengan jasadnya, tapi tak boleh masuklah kalau masuk itu balik. Dan sementara roh orang yang mati syahid itu diceritakan oleh ahli sufi ataupun ahli tasawuf berada di dalam surga Firdaus, di dalam tembolok yang lengkung segala burung yang hijau yang terbang di dalam surga, tapi tak masuk surga lagi. Dan kemudian hari ini kemudian didatangkan Qindil. Qindil ini satu lampu yang bergantung, bukan macam lampu ni, lampu yang bergantung yang diletakkan di dalam sarang yang cantik. Kalau kita pernah tengok lampu-lampu yang dijual di kedai-kedai yang menjual barang antik, kan lampu macam tu bukan, hidup dalam satu cangkap. Biasanya perhiasan negara Timur Tengah. Kalau di dalam Baitullah ada lampu-lampu itu digantung, dia panggil itu qindil. Dan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut tentang qindil ini, iaitu bintang-bintang yang Allah Ta'ala umpamakan seperti qindil yang tergantung tapi tak bertali. Itu pernyataan Allah. Dan untuk apa dibawa datang qindil, lampu pelita ni, dia kata yang tergantung dengan aras, sedang segala roh anak muslimin di dalam tembolok uskur. Dia kata lampu tu tergantung di atas aras. Ada di situ, di sisinya, roh anak-anak orang muslim. Ni yang kata budak-budak yang mati kecil-kecil ni, dia duduk tak mana lagi, nak duduk dalam syurga tak boleh lagi. Siapa pun tak boleh lagi duduk dalam syurga. Tapi ke mana roh yang budak-budak yang mati sebelum akil baligh? Sebelum akil baligh ni kita faham, lelaki sebelum mencapai usia 15 tahun, perempuan sebelum didatangi haid. Kiralah sama ada mati kecil yang dah lahir mati, ataupun mati atas daripada 6 bulan di dalam rahim ibu. Ada atas daripada 6 bulan.
Tapi kalau bawah, mungkin dia gugur 3 bulan, belum lagi disebut kanak-kanak yang masih kecil, kerana mereka tidak ditiupkan roh lagi, tak buat apa-apa perjanjian lagi dengan Allah. Jadi roh yang dimasukkan di sini roh anak-anak orang Muslim. Mereka duduk kat mana? Kalau kita tengok peperangan di Gaza, ramai kanak-kanak yang menjadi mangsa. Ataupun kalau kita tengok di negara-negara lain, budak-budak yang mati kecil selalunya akan diistilahkan oleh orang kita dinamakan bintang surga. Okey. Kemana mereka itu duduk? Disebutkan di ulama tasawuf, ulama sufi mengatakan roh anak-anak Muslim itu di dalam tembolok burung usfur. Usfur ni saya sebut dah, iaitu burung ciak. Disebut di sini burung-burung kecil seperti burung pipit. Dan mereka itu berterbangan di dalam syurga. Subhanallah. Sementara segala roh anak musyrikin, yang ni bukan orang Islam, dia tak lahir di dalam rahim wanita Muslim, tetapi dia adalah hasil daripada wanita dan juga lelaki yang musyrik. Tapi dia tak ambil badan lagi, dia tak mukalaf, tak diletakkan dosa dan pahala lagi pada dia. Dia mati. Tang mana penduduk roh anak-anak ni? Dia kata mengelilingi di dalam syurga, tetapi tidak ada tempat untuknya hingga hari kiamat. Itu beza. Hak anak Muslim duduk di dalam tembolok atau pengungkung burung usfur yang duduk di dalam syurga, berterbangan di dalam syurga. Sementara anak-anak musyrik tak dihantar ke neraka. Allah yang Maha Pengasih, sebab budak-budak itu tak tahu apa lagi, tetapi mereka itu tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai tempat, mengelilingi di dalam surga yang tidak ada tempat hingga sampai hari kiamat. Baik. Kemudian mereka yang makhdum. Makhdum ni apa? Yang berkhidmat kepada orang-orang mukminin. Titik lah tu. Tak ada titik kan? Titik itu tanda berhenti. Budak-budak, anak-anak orang musyrik, anak-anak orang bukan Islam yang mati kecil, belum aqil baligh, roh mereka itu mengelilingi di dalam surga, tak ada tempat nak duduk. Dan mereka itu ada tugas mereka sebagai makhluk, orang yang berkhidmat, menjadi pelayan bagi penghuni surga. Makhluk ni orang yang berkhidmat ataupun cantik sikit, pelayan. Pelayan di dalam surga. Jadi pelayan dalam surga, siapa tak mahu? Bukan teruk pun, kan semua jadi, terus jadi. Dia menghantar, membawa air, membawa makanan, menyalin pakaian, bukan kena basuh baju pun, kan? Ayat pun sebut saja dia main siapa. Cuma mereka itu di antara pelayan yang mengindahkan lagi keadaan di dalam surga. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, cantik depa tu seperti lu'lu'an mansura, seperti mutiara permata yang bertaburan. Cantik keadaan anak-anak orang yang musyrikin di dalam surga nanti, berkhidmat tetapi cantik. Berkhidmat tetapi cantik. Dan juga segala roh mukminin yang ada hutang. Berat Dina, roh mukminin yang ada hutang dan menzalimi orang lain, tergantung di awang-awangan. Yang dikatakan tergantungnya roh seseorang itu apabila dia berhutang, sehingga kan dalam hadis kursi Nabi sebut orang yang mati syahid tapi dia ada hutang dekat orang, tetap Allah Ta'ala tak kira syahid dia lagi selagi dia tak lunaskan hutang. Tetap Allah Ta'ala tak kira lagi syahid dia, walaupun syahid tu dah wajib ke syurga, tetapi oleh kerana dia berhutang, tersangkut kesyahidan dia itu,
maka dibicarakan tentang hutang. Nak buat macam mana? Dia ada duit tapi tak berusaha untuk bayar. Yang ni orang yang zalim. Kawan tu tengok dia berbelanja sakan, tapi hutang orang tak boleh dibayar. Bermakna dia mengelak daripada membayar hutang. Yang sedemikian ini disebut sebagai orang yang zalim. Maka ketika ini dibicarakan seluruh hutang-hutangnya nak bayar dengan apa. Kita mati ni orang tak bagi bekai RM1 pun dalam keranda. Orang tak uruk no, RM1 pun orang tak letak. Nak bayar dengan apa? Bayar dengan amalan. Kalaulah ada pahala syahid, kata Nabi SAW, selepas diagih-agihkan untuk penghutang tersebut, apa yang tinggal untuk dia? Ma'ayyadzubillahi dari takutnya ya Allah. Bila membicarakan tentang hutang adalah satu perkara yang paling menakutkan. Dia akan tergantung di awang-awangan. Surga tidak, neraka pun tidak, bumi tidak, ke langit pun tidak. Dikatakan bahawa itu tersesat dalam dunia hutang dia. Andai ada amalan yang dia bawa, maka amalan itulah yang akan diagihkan kepada pengutang tersebut. Kalau kita tengok apabila jenazah hendak dibawa menaiki kenderaan menuju tanah kuburan, biasanya di kalangan ahli waris akan berkata, siapa yang ada berhutang dengan si arwah ataupun arwah ada berhutang dengan sesiapa, maka silalah berjumpa dengan saya. Silalah berjumpa dengan saya, dan dia akan ikhtiar agar roh ini tidak tergantung di awang-awangan, ataupun neraka pun tidak, surga pun tidak. Andai ada amalan yang dia bawa, maka amalan itu habis diagih-agihkan kepada penghutang. Yang buat minum, tak kira lah sama ada banyak ataupun sedikit. Tapi seandainya kita istiqamah membayar, insya-Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala. Dan kemudian dia kata, sebab ini tidak sampai ke surga dan ke langit sehingga ia membayar hutangnya dan kezalimannya. Begitu juga kalau kita zalim ke orang. Zalim ke orang ini sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Perkataan, kita fitnah dia, itu zalim. Kita kata dia buat perkara yang dia tak buat, itu zalim. Ataupun mungkin kita menzalimi dia dengan cara perbuatan. Tak kira lah, kita sebut sama ada kita buang sesuatu yang cemar ke rumah dia, kita duduk berjiran dengan dia, kita tanam pokok rambutan, dia tanam pokok rambutan, rambutan dia berbuah lebat, rambutan kita berbuah tapi tak lebat. Kita mengkhianati dia, sambil kita lalu kita kepak-kepak pokok dia. Itu zalim pada tumbuh-tumbuhan milik Tuhan punya. Semua nak kena bayar. Kita tanam pokok cenderung kesum, dia tanam juga pokok cenderung. Dia punya subur, kita punya tak apa subur. Bila kita nak guna, kita pergi ambil dia punya, walhal kita pun ada. Zalimi pada tumbuh-tumbuhan dan tuannya. Kena cakap dengan dua, nak jawab dengan dua. Tumbuhan tu kena jawab dengan Allah, pada tuan punya pun kena jawab dengan Allah. Dia ada tanah bersempadan dengan tanah kita. Kita lebih-lebih menanam sampai masuk tanah dia. Dia beritahu dah kita ni sempadan ni tanah dia punya. Anda lebih ni, alah, tak lebih tak mana tanah pokok je kot. Buah yang kita makan di atas tanah yang dia tak izin tu haram sebab dia tak izin. Aku tanam ni walaupun dah masuk tanah, tapi nak makanlah. Tak boleh. Tanah tu dia punya. Itu zalim. Kena berjawab dengan Allah. Kecuali atas tanah terbiar. Contoh, kita duduk rumah taman. Di depan tu ada tanah. Memang tak ada apa. Ada rumput belukar dia duduk naik. Kita pergi tanam dekat situ.
Dan kemudian kita cari lagi pahala. Ambil, siapa nak ambil silalah. Silalah ambil. Boleh. Itu di atas tanah yang terbiar, walaupun dimiliki seseorang dan atas keizinan maka boleh. Yang terbaiknya bila kita tanya dulu tuan dia bagi izin. Bila dia izin, kita buat apa? Buat infak. Buat infak. Sekarang pokok kari letak di atas tanah yang terbiar. Bagi keizinan. Siapa nak ambil lah. Saya tanam saja yang menghidupkan Allah. Itu yang terbaik. Walaupun di atas tanah milik orang lain. Kalau kata kita mengingkari hukum tersebut, maka kita termasuk dalam orang yang zalim. Jenuh bayar. Kata di dunia boleh bayar. Di sana kita fakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni ghaniyun wa antumul fuqara. Aku kaya, kata Allah. Allah boleh mengaku dia kaya sebab memang betul dia kaya. Wa antumul fuqara, ampun semua fakir. Tak ada apa, macam mana kita main dulu berbogel. Tak ada pakaian, begitu jugalah kita mati. Kita dihantar berbogel, walaupun dilapisi dengan kain-kain, kain itu tak berjahit pun. Tak berjahit. Allah, betapa fakirnya kita. Jadi kalau kata kita zalim, dengan apalah untuk kita bayar. Kemudian disertakan lagi, sementara itu segala roh al-muslimin yang masih mengekalkan dosa itu diazab di dalam kubur bersama jasadnya. Orang Islam yang ada dosa, kalau ditanya pada kita Islam, kita Islam, ada dosa tak? Ada. Ada. Tak berani nak kata aku hidup tak ada dosa. Banyak sangat dosa pun, ya Allah. Apa yang penerimaan orang Muslim yang berdosa diazab di dalam kubur. Sebab tu dikatakan azab kubur itu benar. Hadir kepada kita seawal kita duduk di dalam barzakh, sehingga kan ulama-ulama tasawuf mengatakan sebelum 7 langkah orang yang menghantar ke kubur itu melangkah, makna dia saya tak ada pergi ke mana lagi lah. Dalam bahasa Melayu, tak ada nak pergi ke mana lagi. Baru kali belakang dah sampai Munkar dan Nakir, menghadap dengan si mati Muslim yang diazab bersama dengan jasadnya. Roh pun kena, jasad pun kena, sakit dua-dua. Roh pun sakit, jasad pun sakit. Sedang segala roh orang kafirin dan munafikin di dalam sijil, disebut lagi. Sementara roh orang yang munafik dan orang-orang yang kafir berada dalam sijil. Sijil ini neraka yang paling ke bawah. Azabnya tidak terhingga. Dia bermula daripada bila? Bermula daripada saat kematian. Bermula dari azab. Dan azab dah merasa keadaan azab di dalam sijil tersebut. Duduk di mana? Di dalam neraka Jahanam, sehingga dilentangkannya pagi dan petang. Maksud lintang tak kira waktu. Pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Tak kira waktu. Dikatakan bahawa roh itu adalah jisim yang latif. Baik. Bila sebut tentang roh. Rasulullah pernah ditanya tentang keadaan roh. Roh ni apa, wahai Muhammad? Kalau boleh jawab dekat kami tentang roh, kami semua akan masuk Islam. Itu kata puak-puak kafirin kepada Nabi SAW, suruh Nabi cerita tentang roh. Kalau orang tanya kita, roh ni apa? Kita tak mesti nampak. Roh ni apa dia? Jasad tahu, nampak, berketui, duduk tang sini, mengambil lapang. Tapi roh, nampak? Tak nampak. Ada? Lagi duduk boleh berjalan tu ada lah. Lagi duduk merasa sakit tu ada lah. Tak nampak. Tapi tahu tak dia ada? Tahu dia ada. Baik. Maka ulama menafsirkan. Dikatakan bahawa roh itu adalah jisim yang latif.
latif yang halus. Dan sebab itulah tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu yang mempunyai roh, kerana mustahil bahawa dia bertempat seperti jisim. Tengoklah, nak cerita tentang jisim. Apa benda jisim? Jadi latif dia sebuah halus. Yang jisim ni macam mana? Di dalam tubuh manusia, di dalam setiap makhluk, di dalam setiap makhluk kita ada 4 unsur. Unsur jisim, unsur jirim, unsur a'rad, unsur jauhar. Ini istilah kitab Usuluddin Tauhid. Dalam unsur kehidupan manusia kita ada jisim, kita ada jirim, kita ada a'rad, kita ada jauhar. Kita berkenalan dulu dengan 4 ni. Sedia tak? Cantik kalau kata nak cantik agar tak lupa. Yang dikatakan jisim ni apa benda? Jisim ni dia sesuatu yang paling halus. Paling halus yang tak nampak oleh mata tapi boleh rasa. Contoh angin. Lah ni kita ada angin. Ada kan? Sejuk. Tanda adanya angin. Boleh nampak? Tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Boleh rasa tak? Boleh rasa. Itu jisim. Dan roh itu dalam keluarga jisim. Dia makhluk tak? Dia makhluk. Dia makhluk. Dia bukan. Sebab tu bila ada puak-puak Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala itu jisim, maka batal iman mereka. Sebab Allah tu laisa kamitslihi syai'. Kita tahu kewujudannya, kita tak nampak. Kita hanya tahu. Wajib pada akal tahu Allah Ta'ala itu wujud, tapi tak nampak. Tidak bertempat. Jisim ni sesuatu yang halus. Sesuatu yang halus yang tidak mengambil tempat. Seperti contoh angin. Angin. Boleh nampak? Tak boleh nampak. Boleh rasa. Rasa sejuk. Panas. Boleh nampak? Kita rasa panas badan. Itu dipanggil jisim. Okey. Kemudian kita ada yang unsur yang kedua, kita ada jirim. Jirim ni macam kita. Macam kita duduk ni. Jirim ni sesuatu yang mengambil tempat atau mengambil lapang, mengambil ruang. Okey, kalau kita sebut debu, debu ambil lapang tak? Debu ambil lapang tak? Debu ambil lapang. Ni dia ambil bekas. Debu ambil lapang. Halus. Halus. Boleh nampak tak? Boleh. Bila sesuatu yang boleh nampak, walaupun dia halus, dia dipanggil jirim. Dah dipanggilkan dengan nama jirim. Dan kemudian sehalus-halus dia tu terlampau kecil. Boleh dah ambil satu butir debu, belah 2. Boleh tak? Halus sangat nak belah macam mana? Itu jadi jauhar. Itu jadi jauhar. Sesuatu yang kecil yang tak boleh dibelah. Jauhar. Itu jadi jauhar. Sementara satu lagi saya sebut. Unsur yang keempat iaitu a'rad. A'rad ini sesuatu yang berjuzuk, berbentuk. Contoh, ada atas, ada bawah, ada gemuk, ada kurus, ada panjang, ada pendek. Itu a'rad. Kita ada tak? Kita ada a'rad. Kita ada a'rad. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada tinggi, ada rendah, ada bulat, ada petak. Itu dipanggil sebagai a'rad. Okay, saya ulang sekali lagi. Ni istilah Usuluddin. Lepas tu ramai orang tak belajar Usuluddin. Susah. Tapi benda ni wajib. Jisim sesuatu yang halus.
Macam roh, dia tak ambil lapang. Itu jisim. Dia sesuatu yang halus, yang tidak mengambil lapang. Kita nak pergi beli roh, tak boleh. Ataupun kalau dalam istilah lain, di antara kita pergi kedai nak beli masin, boleh tak? Nak beli masin. Ada orang jual masin, orang tak jual masin. Orang jual apa? Orang jual apa? Nak beli manis, orang jual tak manis? Orang jual apa? Orang jual gula. Faham? Benda tu halus. Tapi ada tak? Ada. Boleh rasa. Boleh rasa. Tang mana duduk masin tu? Dah rasa dah baru tahu. Tang lidah. Tang lidah duduk masin tu. Nampak tak ni dia kalau anak saya ni lah masin. Bukan itu belakang. Bukan masin. Itu maksud dia. Benda yang halus, yang boleh dirasa kewujudannya, tapi tak boleh melihat dan tidak mengambil lapang. Itulah roh. Itulah roh. Cuma istimewanya roh ni, dia tak menerima binasa. Makna dia tak mati. Yang mati jasad. Roh cuma keluar terpisah daripada jasad. Waktu dia nak keluar, dia nak berpisah kita tu lah. Yang sakit sungguh-sungguh. Yang mana Sayyidatina Aisyah mendengar Nabi SAW ketika mana mencelup tangan baginda di dalam bijana, menyapu di muka. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sambil dia sapu muka dia. Kata Sayyidatina Aisyah, panas badan Rasulullah, merah seperti udang yang dibakar. Dia celup lagi tangan dia dalam bijana. Dia sapu ke muka. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sakit sangat-sangat. Ya Allah, aku minta lindung daripada kesengsaraan. Sakit tak mati. Dan sakarat ini satu rentapan, satu regutan daripada malaikat maut. Sakit sungguh. Kenapa? Roh tu yang kita kata satu jisim yang tak nampak, yang tak mengambil lapang, yang nak keluar daripada jasad kita. Semua kita akan rasa sakit, cuma waktunya sahaja. Apabila datangnya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal kamu, dia takkan cepat, dia takkan lambat. Tapi dia akan datang. Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut, jangan kata aku ni dah lah nak mati, semua dah hidup. Ada pernah rasa macam tu? Orang yang tayas mirahilah, yang putus asa daripada rahmat Allah, mati pun tak apalah daripada hidup macam ni. Lebih baiklah mati. Soal jawab dengan Allah. Pada kata-kata itu ditanggung. Ditanggung oleh orang yang berkata-kata. Ini orang ni yang Allah Ta'ala sebut tayas mirahilah, yang putus asa dengan rahmat Allah, yang kira nak mati. Dia tak tahu mati itu lebih dahsyat. Faham tak? Empat perkataan ini unsur kehidupan manusia dan kehidupan seluruh makhluk. Yang mana roh itu terletak dalam unsur kedua, iaitu jisim, wujud, tetapi tak nampak, tak mengambil lapang, tak mengambil ruang. Yang mana saya sebut tadi, jauhar, benda yang paling kecil, yang tak boleh dipotong dua. Kecil sangat kot, nak potong dua macam mana? Bila dia jadi banyak, maka dia jadi jeri. Bila banyak, dia jadi jeri. Kalau nak cerita panjang lagi ni, kena mengenai usul binat. Baik, sesungguhnya dikatakan orang bahawa roh itu ialah a'rad, dan dikatakan ianya terbelah daripada angin, yang mana kedua-dua qaul ini adalah orang yang ingkar dan azab. Orang yang ingkar akan azab kubur. Okey. Ada juga dikatakan orang, roh itu bukan jisim, tapi dia adalah a'rad yang boleh dibelah dua, yang berjuzuk-juzuk. Iaitu dia masa dia duduk dengan jasad tu, dia duduk sekali, tapi dia boleh terbahagi dua ketika dia meninggalkan jasad dia.
Yang mana disebut dia kata? Seperti dia kata, ia terbelah daripada angin, yang mana kedua-dua qaul ini adalah orang yang ingkar akan azab kubur. Ingkar dan azab kubur. Yang dimaksudkan di sini, yang dikatakan roh itu akhraj pada pendapat orang. Maksud pendapat orang ini pendapat setengah ulama mengatakan dia itu adalah sesuatu yang berjuzuk. Roh ini berjuzuk. Berjuzuk, ada jihad dia, ada besar, ada kecil. Ketika mana dia bersambung, bercantum dengan jasad, kemudian dia berpisah. Dan kembali bercantum ketika azab kubur. Sebab apa? Dia akan menangis kesakitan. Dia rasa apa yang jasad rasa. Kalau kata waktu mana disebut dalam kitab ni pun sebut, pada hari keberapa kan perut dia pecah, mata dia terkeluar. Yang menangis menjerit itu ialah roh sakit. Dia kata roh tu boleh berbagi dua. Maka dengan sebab boleh berbagi dua, dia jadilah seperti akhraj, berjuzuk. Waktu relai, setiap sendi relai kerana tempoh perebutan di dalam kubur, maka roh menjerit kesakitan. Dia dikatakan akhraj, dia berjuzuk. Waktu perut dia pecah, mata dia terkeluar, telinga dia mengalir darah, nanah dan sebagainya, dia menjerit kesakitan. Sebab tu ada setengah ulama kata dia tu akhraj. Okey, kita tengok apa kata Rasulullah. Kita tengok apa kata Rasulullah. Kita baca dulu. Diriwayatkan bahawa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya tentang roh Ashabul Raqim, Ahlul Kahfi, dan juga tentang Dzulqarnain kepada baginda, sehingga turun kelakuan mereka di dalam surah Al-Kahfi dan turun pada hak roh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu daripada urusan Tuhanku. Okay. Ini kisah yang mana orang-orang Yahudi yang berada di Madinah berkumpul, seluruh ketua-ketua puak Yahudi bersama dengan dia sebut di sini orang-orang bijak pandai di kalangan Yahudi, berjumpa dengan Nabi SAW. Katanya 10 orang. Jom kita berjumpa kerana Muhammad itu mendakwa dirinya sebagai Nabi, Rasul, utusan akhir zaman. Kita minta dibuktikan kepada kita dengan beberapa pertanyaan kita. Itu pertanyaan yang pertama tentang ruh. Dia boleh jawab atau dia tak boleh jawab. Yang kedua tentang Dzulqarnain. Tanyakan tentang Dzulqarnain. Yang ketiga tanyakan tentang Ashabul Kahfi. 3 pertanyaan ni, kalau dia boleh jawab, kita masuk Islam ikut dia. Tapi kalau dia tak boleh jawab, tak ajak dia ikut agama kita. Sebab agama kita adalah agama yang samawi, agama yang benar, yang juga turun melalui kitab Taurat. Dan apabila sebelum dia bertanya lagi, Allah Ta'ala dah datangkan persoalan tersebut. Wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka akan datang kepada kamu wahai Muhammad, bertanya kepada kamu tentang roh. Allah Ta'ala beritahu dah. Dia jawapannya. Qul, kata Allah, katakanlah, maksud dia jawablah, ar-ruh, bermula roh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku. Maknanya macam inilah kalau kita tak tahu sesuatu benda yang kita tak tahu nak jawab, sebutlah wallahu a'lam. Kita tak tahu. Sesuatu yang Allah Ta'ala tak bagi maklumat yang berlebihan. Apa yang boleh kita faham, ia adalah satu jisim yang latif. Wa ajsamu latifun. Satu jisim yang terlalu halus, yang tak boleh dilihat, tapi tahu dia ada. Tahu dia ada. Waktu mana kita cubit, kita rasa sakit, ada lagi roh. Boleh bercakap, boleh beritahu, kata dia ada lagi. Masih ada lagi
roh tersebut. Jadi kata Allah memberi jawapan awal-awal kepada Rasulullah, jawablah, ini adalah urusan Tuhan. Jadi kita manusia tak boleh campur banyak-banyak tentang urusan roh. Kalau Rasulullah yang bijak pandai, yang Rasulullah sebut, ana madinatul ilm, aku ni gedung ilmu. Tapi main urusan roh, kiamat bila, nak mati bila, bagi kita tak boleh jawab. Sebab itu urusan Tuhan. Kita jangan campur urusan Tuhan andai kita tidak diberi pengetahuan. Tapi kalau dia suruh belajar tu, belajarlah. Bukan ilmu tentang roh. Kita tak tahu, tak tahu. Allah Ta'ala pun tak bagi maklumat lebih-lebih kepada kekasihnya, apatah lagi kita ni. Jadi maka persoalan orang-orang Yahudi pada pertanyaan tentang roh, Allah Ta'ala bagi jawapan dah. Kemudian dia bertanya tentang Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala cerita dalam surah Kahfi. Yang dikatakan Ashabul Raqim, yang tidur selama 309 tahun di dalam gua, kan? Dalam tidur mereka itu dengan kuasa Allah Ta'ala dialihkan, Allah sebut dalam surah Kahfi, dialihkan mereka itu ke kiri dan ke kanan. Kemudian ketika mana matahari terbit, dia masuk cahaya melalui belah belakang. Bagi belakang mereka yang kali itu menyiring ke dalam cahaya. Kemudian bila mereka terlentang, dia masuk cahaya melalui sebelah hadapan. Dapat Allah Ta'ala mengalirkan cahaya ketika mana Ashabul Kahfi itu tidur kerana tak mau bagi bulan. Kita tengok orang sakit lama, tidur lama, berkudi belakang dia, kan? Sebab tak kena cahaya, tak kena udara. Dia lama-kelamaan dia makan daging, dia makan isi, dia makan kulit. Tapi Allah punya kaya, Allah jaga Ashabul Kahfi boleh tidur selama 309 tahun tanpa apa-apa kesan gigitan pun dalam pemeliharaan Allah melalui cahaya matahari yang Allah Ta'ala masuk. Wa tarus syamsa idza tala'at tazahiru, kan? Allah Ta'ala sebut. Apa tengok dia kata, ketika mana aku masukkan cahaya matahari kepada mereka, lalu aku bolak-balikkan tubuh mereka agar tidak terkesan dengan kulat. Maksudnya kulat tu penyakit kulit lah, yang akan makan kulit. Jadi itu jawapan Rasulullah. Dia berkata, apa bukti? Bukti mengatakan bahawasanya kaki gua, orang yang hidup dalam gua, hidup selama 300 tahun. Allah jawab. Allah jawab setiap persoalan yang telah pergi. Kemudian daripada soalan yang ketiga tentang Dzulqarnain. Secara terperinci Nabi atau dia wali? Adakah dia Nabi atau dia wali? Ulama lah yang mentafsirkan, mengatakan Dzulqarnain, nama yang sebut di dalam perintah dari Allah. Yang menerima perintah daripada Allah melalui Jibril, maka ianya layak dipanggil Nabi. Termasuklah Sayyidatina Maryam. Tetapi ulama menafsirkan, andainya ada Nabi di kalangan maka Maryam dipanggil sebagai Nabi, kerana dia juga menerima jawapan yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang Dzulqarnain. Dia kata dia wali, kalangan waliullah yang Allah Ta'ala anugerahkan yang luar biasa dan
Kahfi bila mana penduduk-penduduk puji tentang kehebatan dia, boleh membina kepada Allah. Dia kata, nah, yang bagi dekat aku dan ilmu ini, yang dia minta dah, Afranya Zubarul Hadid kata kepada saya sebut Nabi Zulkarnain, jadi penduduk kota itu menentukan ada lagi. Pecah menjadi baginda Nabi. Yang kita faham hari ini, roh itu jisim. Nah, jirim ni apa? Jirim ni kita. Kan maknanya adalah daripada ilmu Tuhan. Tuhan tanya, aku tak tahu. Contoh itu adalah kalamnya. Ada juga bila dikatakan kata setengah ulama, kata setengah ulama bahawa kerana kullu man 'alaiha fan, setiap binasa, tapi roh tak menerima binasa. Mana pun tak mati. Bahkan makhluk yang tak menerima binasa. Roh ini ialah makhluk ancok dia dalam ada dalam Al-Quran juga ada satu perintah. Al-Quran dikatakan juga adalah ia daripada Tuhanku dengan kalimah kun, dan sesungguhnya amal itu terbagi kepada dua bahagian. Dikatakan roh itu adalah daripada kalimah Tuhan, yang mana Allah Ta'ala kata kun fayakun, dan tidak binasa sampai bila-bila. Sementara amal itu terbagi kepada dua bahagian. Pertama, amal nazam. Ini bahasa tauhid dah ada, kita kena baca. Amar nazam
pasal zakat dan haji. Amal tu ada dua bahagian. Pertama, ada perintah yang wajib dalam Al-Quran, itu dipanggil amal nazam. Kedua, amal takwim. Kun firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra, kul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan. Al-Isra, katakan wahai Muhammad, jadilah kamu batu atau kejadian lain-lain makhluk. Ini dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala telah pun merakamkan perintah pada Nabi SAW. Apabila Nabi ni seru orang tak mau ikut, seru tak mau ikut, macam istilah ni Allah Ta'ala kata lagi untuk sesuatu. Bila Nabi menangis, setiap seruan baginda tak didengari, tak diamalkan. Suruh bayar zakat tak mau bayar, suruh solat tak mau solat. Di sini kerana mereka tidak mengikut amar Allah daripada Allah. Ini yang kata, nah, jadilah hamba seperti ataupun besi. Makna dia ikut tembok. Kata tidak apa dia tak heran. Ustaz main mengajar macam-macam, tidak? Orang yang anggaplah wahai sini. Nah, apa ditulis. Tapi kalau kata makhluk yang tak mau tak sama dengan level cinta. Kalau kita tengok ayam, dia maghrib tak ada. Yang mana dia mana? Tak mau ikut, maka kata Ra'au hadida, batu ataupun besi. Besi dengan timah sama. Ayat dia Allah Ta'ala kata orang yang tak mau ikut, yang tak mau dengar amal Allah, maka tak ubahlah mereka itu seperti batu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Yasin, nama amruhu hanya sesungguhnya amar Allah itu apabila dia sendiri menghendaki adanya sesuatu, hanyalah dia itu jadilah entah, maka Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, kata jadi terus jadi. Macam mana kita mati, macam itulah.
sakit. Potong kaki dulu, hantar. Kemudian jasad, mati pula. Dikebumikan di tempat lain, kaki duduk tak lain, badan duduk tak lain. Bangkit saat nanti ada kaki, ada. Pecah-pecah. Bila Allah, roh tu dah tak ada. Isi tu akan kembali keluar. Katalah Bismillah, kampung rezeki, kayu rezeki akan keluar daripada perut ikan tersebut. Macam tu dengan amarullah, perintah Allah yang sebenarnya pencerahan begitu besar dalam perkataan innama amru idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Okey, sekali baca tak lintah, baca kali kedua tak lintah, baca kali ketiga tak lintah, mesti satu. Terus lagi dah firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura. Kita baca surah ayat 193. Turun oleh Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril. Apa yang turun oleh Ruhul Amin ini? Maka diceritakan satu peristiwa Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril membawa turun Amin pada pokok yang munafik. Kemudian dalam surah An-Naba ayat 38, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, pada hari roh dan malaikat berdiri bersaf-saf. Allah sebut tentang roh. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh dan malaikat berdiri ditujukan pada Jibril. Apa? Dikatakan maknanya adalah pada rupa anak Adam. Punya satu malaikat yang besar, ada satu soh. Makna dia ini adalah terjemah daripada ayat yauma yaquru. Yang disebut di sini iaitu seorang malaikat yang rupa dia macam manusia. Dia adalah kemudian apabila aku dia dah buat dan Nabi Allah Adam alaihissalam. Bila dah siap, Allah Ta'ala bentukkan melalui mata, dua telinga, satu hidung, tangan, dua kaki. Dalam pembentukan ini, sebab tu yang kata Iblis tu, dia kata tak elok. Tak elok. Malaikat Jibril tu ada 600 sayap. Ada juga yang katakan 1000 sayap. Tapi malaikat itu kita pelik. Kita pelik. Tadi mendepan. Awak tak boleh. Dua tinggal cerkan. Tapi awak tak boleh lapan macam lama-lama. Kan? Bernama Adam menunjukkan roh. Dan aku tunjukkan roh padanya. Dan ini adalah idhafah kejadian, susunan kejadian kita.
Dikatakan idhafah takrim seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, hadhihi naqat. Dia bunting menanti masa. Konon kata mereka kami beriman. Kalau betul ialah hidup, sungguh. Kami nak dia bunting menanti masa untuk melahirkan. Lalu buat apa? Melahirkan. Jahatlah. Saya minta Allah sandarkan kepada Allah itu kerana dia sebut Baitullah. Masjid itu rumah Allah. Allah dia dah rumah ni dah. Dah. Kan kita kata Allah itu bukan berdiri, bukan berdiri, bukan Allah, bukan Jawar. Ada dia apa? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu sebenarnya. Yakin dia ada. Al-Anbiya ayat 91. Wa nafakhna padanya roh ciptaan kami itu. Idhafah takrim. Benda-benda yang kita bukan pada orang. Roh itu adalah roh Nabi. Rahmat seperti firman dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Allah nak pinjam dekat kamu. Nah, macam mana Allah nak pinjam dekat harta kita? Allah tu kaya, pasal dia katakan pinjam. Kita yang pinjam dekat dia. Sedikit, dengan sebab bila setiap orang pinjam tu dia akan bayar. Kalau sebut aku nak pinjam, apa? Dia nak bayar. Kalau kata ibarat aku pinjam kat dia, aku nak bagi balik, nak bayar balik pinjaman ini dengan imbuhan yang terlalu banyak. Kan, itu kata dipanggil bini balarah dan kata-kata majaz yang kita orang-orang Yahudi membaca ataupun bertemu dengan petikan-petikan tanya, apa dia cerita roh sebenarnya ni? Apa cerita roh Muhammad di rumah lah? Oleh rohi, katakan oleh roh ni min amri rabbi, urusan Tuhan aku. Apa tak saudara ambil tahu lah. Roh, wallah. Nak cerita lebih-lebih tak boleh tau. Jisim yang halus. Itu dia tak mengambil lepas. Dia tak ambil tempat. Kalau dalam badan kita ada roh dah, duduk kat mana?
ke duk kat perut kan, tak tahu. Saya kata dia benda yang halus. Dia pun hebat, dia pun pandai, dia pun kupas. Tahun depan kita akan dan himpun tentang sangkaran dan dikumpulkan, insyaAllah ta'ala. Allah a'lam. Tak tahu, Allah a'lam. Allah yang mengetahui segala ilmu ghaib, benda ni ghaib, tak nampak. Boleh terima, no? Saya kata, ya, silakan, ya, silakan. Salam. Adakah kan, jauhar letak itu istilah Melayu. Dia satu perhiasan. Itu dalam istilah bahasa Melayu yang mengenal manikam. Manikam ni kaca. Nak tak intan tu jauh. Harga intan ada harga, tak mudah pecah. Okey, itu istilah Melayu. Adakah sama dengan jawahar yang kita sebut unsur yang 4 tu? Tak. Sama waktu. Okey, baik. Terima kasih. Tentang tujuh manusia daripada tanah kuburan, malaikat dah sampai. Adakah masa itu sama dengan masa dalam kubur? Tak sama. Masa di dalam kubur panjang sangat. Panjang sangat. Nak menghabisi macam dua, sebab sakit teramat sangat dalam tubuh. Yang menanggung kesakitan orang yang sakit ni, dia tidak minit tu pun susah. Macam kita naik kereta tunggu lampu isyarat. Tunggu lampu isyarat lama berapa minit? 2 minit. Sebab kita menanti. Kita menanti satu orang yang sakit, Masya Allah, tempoh dalam lama. Begitulah perumpamaan Allah Ta'ala nak sebut di dalam kubur ni. Satu saat pun mati. Zaman Nabi Allah Adam dulu yang dah mati beribu tahun. Mungkin kita kata 20,000 tahun yang lalu.
Alam kubur dan alam dunia masa tak sama. Dalam azab kubur, ya Allah, kiamatlah cepat dunia ni. Kami tak tahan menanggung azab. Sebab dia pun tak ada siang malam. Kita ni kita berasa kita ada siang malam. Dan kita buat. Tapi dia pun tak ada siang, tak ada. Tujuh langkah pun kira masuk tu di dalam tu dah ada dah yang menunggu. Dia tak nanti yang balik dah ada. Itu yang ada orang buat kan. Ini ilmu kan. Upah orang menyanyi kubur, mana si penyanyi dia tak buat dulu. Amalan ni ada dibuat. Ada ulama mengatakan harus selagi adanya ayat Al-Quran bermakna di kubur, selagi itulah tidak dipersoalkan. Keset. Itu. Jadi malaikat maut tak. Ya. Tentang tiupan Allah Ta'ala Roh Kudus di dalam rahim wanita bernama Maryam. Satu-satunya di antara manusia Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam yang lahir tanpa aku tiupkan roh. Maknanya bukan diciptakan daripada Isa alaihissalam dia ada, tapi dia tak ada ayah. Bila diutusnya malaikat Jibril untuk menyampaikan satu menafikan dakwaan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, Maryam itu melakukan hubungan zina dan menafikan bahawasanya dia itu anak Tuhan. Tetapi roh yang ditiupkan, Roh Al-Qudus daripada kepada rahim Maryam adalah satu roh yang suci, dakwa seperti yang didakwa dia anak Allah dan didakwa oleh Yahudi kata dia anak zina. Itu disebutkan Roh Al-Qudus. Kudus ni maksudnya suci, bukanlah daripada rahim Maryam. Jadi kita orang Islam, roh yang ditiupkan dan
Okey. Adakah bercantum sekali? Baik, terima kasih. Nah, waktu kita dihisap ni, adakah roh saja dengan Tuhannya ataupun dihisap adalah melalui Rabbul Karim. Minum. Okey, satu lagi. Aku beli. Soal di daripada Pak Rasa. Di antara doa yang kita selalu rafakkan pada Allah. Nah, anak soleh ataupun tidak, kita buat 5 rukun Islam tu. Soleh soleh lah. InsyaAllah. Soleh kepada mereka. Dan kemudian kita ada anak yang soleh, kita soleh sampai insyaAllah. Kalau keadaan mereka kemaksiatan, tidak ada ketaatan,
Sahabat dulu mak aku susah. Dia kerja saja ayah aku macam tu. Sampai tak semayang. Kalau kerja je. Jadi ada hari ni kita ada solat kita, ada kebaikan kita. Nak kirim dekat mereka solat. Itu istighfar bagi pihak mereka, kirimlah. Bersangka baik dengan Allah, Allah akan. Allah selebihnya Allah lah yang tahu kan. Ikhtiarlah kita ni no. Bila bisa sudah lu mohon maaf ambil masa lebih hari ini yang baik itu datangnya daripada Allah dan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama يا قضي الحاجات يا مجيب الدعوات جعلنا من الناجحين فانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك قوم الظالمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي غزة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.